record. Baik, tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di dunia. So, kita buat satu sedikit revision berkaitan dengan apa yang telah kita pelajari sebelum ini. Iaitu apa yang telah kita pelajari sebenarnya adalah berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan semula jadi. Yang pertama sekali kita telah tengok tentang gurun panas. Yang kita pelajari seperti gurun-gurun Thar, gurun Arab, gurun Iran, gurun Mojave. Dan juga kita telah lihat ciri-ciri tumbuhan semula jadi yang ada yang jenis xerophyte. Xerophyte itu maknanya yang mampu bertahan dalam cuaca yang panas. Dan contohnya pokok-pokok seperti cactus, prickly pear, semak sabun berduri. Dan tumbuh-tumbuhan ini pastinya ada akar yang panjang untuk menyerap air. Dan antara contoh binatang yang ada ialah seperti kala jengking. Kala jengking, dan juga kodok. Beruk boleh hidup di tengah padang pasir. Tak tahu pula beruk boleh hidup di tengah padang pasir. Tapi beruk mungkin boleh hidup di kawasan padang pasir seandainya terdapat kawasan-kawasan oasis. Kawasan-kawasan oasis. Seperti kalau kita lihat tak ada boleh mentionkan tentang beruk. Iaitu contoh hidupan liar yang hidup di kawasan ini ialah seperti unta, kalajengking, tikus jerboa, cicak hutan, biawak pasir, musang fennec, addax antelope dan juga rusa gazelle. Baik, kalau kamu nampak adanya beruk di tengah padang pasir itu, maknanya beruk tu hidup di kawasan yang ada oasis. Hari itu kita pergi tengok oasis, iaitu kawasan takungan air yang terdapat di tengah-tengah padang pasir. Jadi itu yang kita kata sebagai kehidupan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan padang pasir gurun panas. Kemudian ciri hidupan liar dia adalah hidupan yang nokturnal. Perkataan-perkataan seperti xerophyte, nocturnal ni kamu sangat penting untuk kamu faham, sebab mungkin keluar dalam soalan-soalan objektif. Jadi contohnya macam nocturnal ni. Apa itu nocturnal? Iaitu hidupan yang aktif pada waktu malam. Itu. Baik. Itu tentang iklim gurun panas. Bagaimana yang kedua? Yang kedua iaitu hutan monsun tropika yang banyak terdapat di kawasan-kawasan seperti di India, di Myanmar dan juga di Thailand serta di Sri Lanka. Di mana kita tahu bahawa ciri-ciri tumbuhan semula jadi ini, dia banyak pokok-pokok berkayu keras seperti pokok jati, penaga, cendana, jelutong, buluh dan juga rotan. Dan pokok-pokok ini berbentuk tirus, hujung daun dia. Dan hutan ini jarang dan kelihatan berlapis-lapis tetapi tidak begitu nyata. Ini contoh-contoh dia lah. Pokok jati dan pokok buluh. Dan ada binatang seperti monyet dan juga boleh ditemui pokok ataupun bunga terbesar di dunia iaitu Rafflesia di kawasan hutan monsun tropika ini. Hutan monsun tropika serta buaya. So hidupan liar di hutan monsun tropika ini kebanyakannya adalah haiwan yang berbulu nipis, kulit berkedut. Dan haiwan seperti rusa, gajah memang banyak dah. Juga terdapat monyet dan pelbagai jenis burung. Dan haiwan-haiwan karnivor seperti harimau Bengal, ular dan juga buaya. So memang banyak jenis binatang yang terdapat di hutan monsun tropika. Kemudian hutan daun luruh sederhana. Di mana hutan daun luruh ini Indonesia HMT. Kalau di Indonesia, kebanyakan tempat dia adalah hutan monsun tropika. Kebanyakannya. Sedikit kawasan ada hutan hujan tropika. Tetapi kebanyakan negara Indonesia memiliki hutan monsun tropika. HMT, dia bukan HHT. Yes. Baik. So, contoh kawasan hutan daun luruh ini adalah seperti di Australia, Eropah Barat, Kanada dan juga Korea Selatan, di mana hutan daun luruh ini mempunyai daun yang nipis,
daun yang lembut, mempunyai kulit tebal untuk mengurangkan transpirasi semasa musim sejuk, dan pokok-pokok yang terkenal seperti pokok oak, ash, berangan, maple, poplar dan juga beech. So dia memang pokok-pokok yang mempunyai pokok daun luruh, daun luruh. Dan binatang yang ada terdapat di hutan ini adalah seperti badger, beaver, yang mana mereka boleh menyesuaikan diri dengan perubahan musim. Hutan daun luruh ni adalah hutan yang pada iklim 4 musim. Pada iklim 4 musim tu. Jadi, ada setengah hidupan liar ini seperti chipmunk berhijrah ataupun hibernasi. Hibernasi ni maknanya keadaan yang tidak aktif atau tidur je sepanjang musim sejuk. Itu dipanggil hibernasi. Jadi banyak juga binatang-binatang yang berhibernasi di hutan hutan daun luruh. Hutan daun luruh. Dan seterusnya kita telah lihat hutan conifer. Iaitu semalam kita tengok hutan conifer ni, iaitu kawasan hutan conifer ni seperti di Rusia, Kanada Utara, juga di Amerika Syarikat dan juga di Eropah. Dan kawasan-kawasan ini hanya beberapa spesies pokok sahaja seperti pokok pine, fir dan juga spruce dan cedar. Dan pokok-pokok dia berbentuk kanopi ataupun berbentuk kon, untuk mengelakkan salji terkumpul di atasnya. Dan daun-daun dia pula bersaiz kecil dan halus. Untuk mengelakkan kehilangan air melalui proses transpirasi. Cikgu, haiwan di kawasan khatulistiwa seperti beruang dan tupai boleh hibernasi ke? Sebenarnya kawasan khatulistiwa seperti beruang dan tupai, mereka boleh berhibernasi, tetapi mereka tak buat. Mereka boleh berhibernasi tetapi mereka tak buat. Kerana apa? Kerana mereka memiliki cukup makanan. Cukup makanan di sini. Kalau di sana mereka binatang-binatang ini dia terpaksa hibernasi kerana ada musim salji. So bila musim salji susah nak keluar nak cari makan. Jadi mereka perlu hibernasi. Sebab susah nak cari makan kat luar. Keadaan salji dan sebagainya kan. Binatang pun susah nak cari, makanan pun tak ada. Daun-daun pun gugur, so hibernasi. Tapi kalau di Malaysia ni, mereka tak perlu hibernasi sebab makanan sentiasa ada. Sebab cuaca yang kekal panas dan lembap. Ya betul, sebelum hibernasi mereka akan makan banyak. Ya. Tak adalah sampai gemuk. Tapi cukuplah kan. Baik. So, pokok conifer mempunyai akar yang pendek dan sesuai tumbuh di tanah pozol pada musim sejuk. So, inilah dia. Dan juga binatang-binatang yang ada di hutan conifer seperti lynx, seperti juga moose. So, banyak juga burung-burung seperti burung hantu, belatuk. Ya betul. Pozol tu tanah asid, ya betul. Tanah berasid sedikit. Baik. Juga kita telah lihat semalam tentang kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi. Apa kepentingan dia? Yang pertama, untuk pelancongan, di mana sebagai pusat ekopelancongan. Jadi pusat pelancongan untuk menikmati keindahan alam. Itu kepentingan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, penghalang hakisan. Cikgu dah mentionkan dah bahawa penting untuk menghalang hakisan, iaitu untuk mengurangkan aliran air hujan, aliran air permukaan, dan juga di kawasan paya air masin juga untuk mengurangkan hakisan air laut. Ya. Dari sudut ekonomi, kita tahu bahawa batang-batang pokok hutan conifer dan hutan monsun tropika ni banyak digunakan untuk pembalakan. Untuk diekspor dan juga dibekalkan untuk membuat kertas. Tu. Dan kita nak sambung sikit je hari ni sebab bab ni pun nak habis sebenarnya. Iaitu satu lagi kita nak tengok iaitu sumber perubatan. Di mana kalau kita lihat penyelidikan di barat telah mendapati bahawa tumbuh-tumbuhan ini
Okey, mana-mana tumbuhan bukan sahaja bernilai estetika. Maknanya bukan bernilai untuk kecantikan semata-mata, tetapi boleh merawat pelbagai jenis penyakit. Bahagian tumbuh-tumbuhan yang sering digunakan sebagai ubat atau ramuan ubat ialah seperti bahagian daun, bahagian bunga, akarnya, kulit kayunya dan juga hampas buah. Sebagai contoh hampas buah tu maknanya apa? Hampas buah tu apa? Hampas buah tu maknanya kita kata sisa-sisa buah. Kamu dah makan contoh kamu dah makan buah tu, kulit dia kamu buang. Itu sebenarnya juga boleh digunakan untuk perubatan. Durian, kamu makan durian, kamu buang, buka kulit durian, makan isi dia. Kemudian kamu buang biji dia, kemudian kamu buang kulit dia. Sebenarnya mungkin itu juga boleh digunakan untuk perubatan. Itu hampas. Sisa-sisa buah-buahan. Jadi, sebagai contoh batang pokok prickly pear. Ni prickly pear. Dia macam cactus ni. Okey, tapi dia berbentuk yang lapisan-lapisan ni kan. Ni dia macam panjang-panjang macam tu kan, lepeh-lepeh macam tu. Ini kalau kamu ambil potong ni, kemudian kamu boleh buat apa? Boleh buat main pingpong lah. Boleh buat main pingpong. Boleh ambil. Kemudian boleh buat main pingpong okey. Kan? Ya, warna merah tu dia punya bunga dia. Tapi harus diingat, boleh makan tak? Tak boleh. Okey. Tapi kan, dia ada cara untuk dia makan dia lah. Dia tak boleh makan gitu je. Dia ada cara untuk makan. Tapi prickly pear ni kau jangan ambil tu kemudian kamu buat lempang kawan kamu. Tak pasal-pasal berduri je. Okey. Baik. Batang pokok prickly pear. Batang dia bukan dia punya daun ni. Dia sebenarnya sejenis kaktus. Okey. Tapi dia jenisnya kaktus yang kita lepeh-lepeh ni dapat mengurangkan tahap kolesterol yang tidak baik dalam badan seseorang dan dapat membantu mengekalkan kandungan gula dalam badan serta membantu merawat penyakit kencing manis. Okey, mampu merawat kencing manis. Baik. Kamu ada pengalaman tak? Mungkin ibu ayah kamu atau atuk nenek kamu ataupun pakcik-pakcik kamu yang ada penyakit kencing manis. Okey. Ada penyakit kencing manis tu Malaysia memang popular lah ada kan. So penyakit kencing manis ni sangat-sangat bahaya. Sangat-sangat bahaya sebab boleh kandungan gula yang tinggi sebab selalu minum air manis-manis. So kalau terlalu banyak minum air manis dah lepak underground dah. Izzah ke? Macam mana kencing rasa manis ke? Aduh ya kau ni. Rekod cikgu. Okey, baik. Pokok oak juga digunakan dalam menyembuhkan masalah cirit-birit, sakit tekak dan juga luka. Pokok oak. Dan daun pokok pine yang kaya dengan vitamin C boleh digunakan untuk membuat teh. Manakala biji pine berfungsi sebagai bahan antiseptik semula jadi untuk merawat luka. Ini maknanya tumbuh-tumbuhan, bukti bahawa tumbuh-tumbuhan ini boleh dijadikan sebagai sumber perubatan. Biji kopi ke tu cikgu? Bukan. Dia ini biji pine. Biji pokok pine tapi sebenarnya kopi pun boleh. Sebenarnya, kalau kamu tahu bahawa kopi pun sebenarnya boleh digunakan untuk kesihatan. Sebenarnya, ada kajian menyatakan bahawa setiap hari satu cawan kopi, boleh digunakan untuk apa? Untuk menyembuhkan dan juga memberikan kamu kesihatan yang lebih baik. Tapi kopi tu jangan ada gula lah. Kopi kosong, jangan ada gula. Tea beans can be used in medical. Ya, betul. Boleh. So kopi pun boleh. Tetapi sebaik-baiknya air kosong. Air kosong Air kosong sebaik-baiknya. Dan cikgu pernah bagi tahu kamu kan bahawa bagaimana untuk mengekalkan kesihatan kamu.